Malam ni kita baca muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Maka berkata Allah, bawah bawah sekali. Pasal 8. Maka berkata Allah, ini berfirman Allah Subhanahu wa taala, ayuhai hamba-hambaku, angkatlah wahai hamba-hambaku, akulah Tuhan kamu. Angkatlah oleh sekalian kamu akan segala kepala kamu. Maka sungguhnya telah menjadi aku akan gantinya tiap-tiap satu laki-laki daripada kamu itu, daripada Yahudi dan Nasara pada neraka. Ini semasa di padang mahsyar, sambungan yang kita baca malam lepas, yaitu sambungan di mana Allah Ta'ala tunjukkan zat dia kepada hamba-hamba dia yang belum lagi berjalan mengikut Tuhan masing-masing, yang masih duduk di padang mahsyar. Yang lain semua ikut Tuhan masing-masing dah. Tinggal lagi yang mukmin, yang tak ikut Tuhan-Tuhan tu, sebab Tuhan dia yang sebenar, Allah Ta'ala tak tunjuk lagi zat dia. Yang tunjuk masing-masing itu bukan Tuhan yang sebenar. Jadi orang-orang mukmin masih lagi tetap di padang mahsyar. Kemudian ketika itu melihatlah, dia sebut dulu, melihatlah mereka itu akan Allah Ta'ala. Dulu disebut malam lepas kita baca. Kemudian daripada yang lain semua berjalan mengikut Tuhan masing-masing, melihatlah mereka itu yang beriman, yang duduk di padang mahsyar yang belum beranjak lagi itu, akan Allah seperti yang diiktikadkan oleh mereka itu.
seperti mereka beriktikad semasa hidup. Mereka lihatlah Tuhan macam mana mereka iktikad dulu, iaitu tidak bersamaan dengan mana-mana sesuatu, dengan tidak berkaifiat. Mereka melihat dengan tidak berkaifiat. Mereka itu maka sujudlah mereka itu. Mereka itu semua sujud. Bila Allah Ta'ala tunjukkan zat dia, barulah mereka kenal seperti mana yang mereka iktikad dulu, lalu mereka sujud kepada Allah Ta'ala. Lepas pada itulah, maka berkata Allah, berfirman Allah, setelah mereka sujud, berfirman Allah, ayuhai hamba-hambaku, akulah Tuhan kamu. Angkatlah oleh sekalian kamu akan segala kepala. Angkatlah kepala kamu daripada sujud. Maka sungguhnya telah menjadi aku akan gantinya, ini ganti setiap seorang daripada kamu, gantinya tiap-tiap satu laki-laki. Gantinya nya itu siapa? Nya ni setiap satu daripada laki-laki daripada kamu. Aku ganti daripada Yahudi dan Nasara. Setiap seorang daripada kamu aku ganti seorang Yahudi dan Nasara. Mereka pergi ke neraka lah. Yang Allah Ta'ala ganti. Kamu tak kena ke neraka, sebab kamu digantikan tempat kamu tu dengan Yahudi dan Nasara. Jadi mereka masuk neraka, kamu masuk syurga. Bila Allah Ta'ala berfirman begitu, maka mengangkatlah oleh mereka itu akan segala kepala mereka itu. Mereka pun angkatlah kepala mereka daripada sujud. Dan muka mereka itu terlebih putih daripada air batu. Air batu, kita biasa tengok air batu ais, ketua ais. Ketua ais itu putih macam mana? Putih jernih. Maka muka mereka itu, orang-orang yang sujud tadi ni, bila angkat, putih muka mereka lebih daripada air batu. Air batu ketua ais lah. Putih jernih. Dan sungguhnya telah mengatasilah oleh cahaya. Mana mereka itu diatasi oleh cahaya. Mana mereka dikelilingi oleh cahaya. Cerah. Dan sepenuh-penuh hitamlah segala muka kafir-kafir itu. Muka-muka orang kafir hitam. Muka orang mukmin putih semua. Yang mana firman Allah Ta'ala yang kita dah baca selalu tu, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat, hari mahsyar, hari kiamat, putih semua mata-mata, semua muka, putih semua muka, iaitu muka orang-orang yang mukmin. Dan hitam semua muka, muka-muka orang yang kafir. Hitam. Orang kafir mukanya hitam gelap, orang-orang mukmin mukanya putih jernih. Itu berbandingan, boleh kita kenal daripada mahsyar esok. Kita boleh kenal. Kalau muka hitam tu muka orang kafir. Hitam gelap muka orang kafir. Muka orang putih cerah bersinar. Dan berkatalah oleh segala yang beriman itu, Engkau Tuhan kami. Angkat daripada sujud, maka berkata, Engkaulah ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, seperti mana yang kami i'tiqad di dalam dunia dulu. Tidak ada bagi Allah yang menyerupai. Maka berkatalah ia Allah, maka berfirmanlah ia Allah, dapat kelawasan dengan kamu
kamu mendapat kelewasan, mendapat kelapangan, kebahagiaan. Maka diberikan tiap-tiap seorang akan cahayanya di atas kadar amalannya. Diberikan kepada setiap orang yang sujud tadi, diberi cahaya. Cahaya cerah, duduk dalam cerah, mengikut kadar amalan masing-masing. Mana siapa yang lebih kuat amalan ketaatan dia kepada Allah dengan ikhlas masa hidup, dialah cahayanya lebih luas. Siapa yang amalan dan ibadahnya ketaatan kepada Allah baik, tapi taklah banyak sangat, dia mendapat cerah sekadar amalan dia. Jadi siapa-siapa yang nak cerah banyak, cerah luas di padang mahsyar, taatlah kepada Allah banyak. Kewajipan fardu ditunaikan dengan sempurna. Tidak ada campuran riak. Ikhlas. Daripada yang fardu dan yang sunat ditambah lagi. Siapa yang penuh masanya dengan beribadat, maka dia dah tentulah cahayanya lebih luas di padang mahsyar. Nak cahaya, masa kita hidup nak cahaya ni. Ni cerah menerang macam ni. Kalau tak ada lampu gelap je. Tentulah kita tak suka dengan gelap. Akan usaha mencari cahaya. Maka cahaya di akhirat untuk kita mengikut amal ibadat ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kadar ikut surahannya. Mengikut sekadar mana ikut perintah Allah Ta'ala. Dan dibentangkan bagi mereka itu titi sirat. Titi yang sirat. Di atas Jahannam. Titian sirat ni dibentang di atas neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Sadah nun. Jahannam, sadah nun. Jangan sebut neraka Jahannam. Neraka Jahannam lain pula. Neraka Jahannam ni orang boleh lari terbit. Jahannam rusak. Neraka Jahannam. Yang dibentangkan di atasnya titian sirat. Di bawah tu neraka. Titi itu pula halus. Macam rambut. Macam selai rambut. Asalnya. Kemudian dia boleh menjadi besar, boleh menjadi lebar. Mengikut taat kita aja lah. Yang kecil itu boleh jadi besar, boleh jadi lebar, boleh jadi pendek. Berjalan dengan mudah kepada orang-orang yang taat perintah Allah. Kepada orang kafir, orang munafik, orang syirik, titinya lebih tajam daripada mata pedang. Jauh pula. Tak ada nak melangkah jatuh di tepi ya. Na'udzubillah. Lepas itu dibentangkan titian di atas sirat, di atas neraka Jahannam. Dibentangkan titi itu di atas neraka Jahannam. Maka adalah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan segala umatnya pertama-tama mereka melalui di atasnya. Jadi sebelum daripada umat-umat lain lalu, sebelum daripada Nabi lain lalu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umatnya, bersama dengan kita dulu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat dulu, walaupun mereka dah lama meninggal, duduk dalam kubur, tapi mereka mesti melalui titik itu kemudian daripada kita. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi Muhammad, kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Bila kurnia kepada Nabi kita, dikurnia juga kepada kita.
umat. Sama ada yang beriman atau yang tak beriman. Umat Nabi Muhammad belaka. Tapi kalau yang tak beriman, jatuh dalam neraka jahanam. Intaha Suhaimi, mana sampai ke sini dinakal daripada Syekh Suhaimi. Faedatun. Ini satu faedah. Telah menyebut oleh Syekh Mahyuddin pada Futuhat, pada pengertian maksud hadis yang bererti satu hari seperti seminggu, dan satu hari seperti sebulan, dan satu hari seperti setahun, dan yang tinggal lagi daripada hari-hari itu seperti segala hari kamu, macam hari kita di dunia. Nyana 12 jam. Hari kiamat. Hari kiamat. Hari apa? Hari Dajjal. Hari Dajjal zahir. Dajjal akan zahir di muka bumi ini selama 40 hari. Selama 40 hari. Itu yang rajih. Ada yang kata 40 tahun. Tapi yang marjuh, yang rajih 40 hari. Dajjal akan merata muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah selama 40 hari. 40 hari itu tersebut dalam hadis, maksudnya hadis Muslim. Hadis Sahih Muslim. 40 hari. 40 hari itu maksudnya sehari daripada 40 hari itu macam setahun panjangnya. Sehari macam setahun. Dan hari yang kedua macam sebulan panjangnya. Hari yang ketiga macam seminggu. Hari yang keempat, hari kelima, hari keenam dan seterusnya sampai 40 tu macam hari biasa. 12 jam. Itu hari Dajjal berada di muka bumi. 40 hari. Lama lah. Bunyi 40 hari tapi lama. Sehari 40 tahun. Sehari setahun. Sehari pula sebulan. Sehari pula seminggu. Kemudian tambah lagi hari-hari itu 37 hari lagi. Jadi banyak mana. Bunyi 40 hari tapi lama. Mana setahun lebih kan? Walaupun bunyi 40 hari tapi setahun lebih. Jumlah tengok. Hari yang pertama setahun, hari yang kedua sebulan, hari yang ketiga seminggu. Yang lama nak tambah lagi pula 37 hari. Kalau nak kira hari dunia Allah ni. Itu pun hari dunia ya, belum kiamat lagi. Hari dunia yang ada lah ni. Lama mana jumlah tengok. Bunyi dalam ni 40 hari Dajjal berada di muka bumi mengajak manusia supaya beriman dengan dia. Jadi kata Syekh Mahyuddin dimaksudkan dengan satu hari seperti seminggu, dan satu hari seperti sebulan, dan satu hari seperti setahun, dan yang tinggal lagi daripada hari-hari itu 37 hari lagi seperti segala hari-hari kamu. Macam hari inilah panjang dia. 12 jam. Dan maksud, ni kata Syekh Mahyuddin, maksud satu hari seperti seminggu ialah bahawasanya ghaib. Apa dia ghaib? Ghaib. Yang tadi kata jaum. Jaum. Ghaib ni jaum ataupun redup. Faham tak jaum? Orang kok kalau ketik ni orang kok ni tahu mana jaum ni. Hari ni jauh, macam nak hujan, jauh. Ataupun redup, redup.
Ada tak orang dekat kawasan ni? Tak kan? Jauh, tahu jauh kan? Orang tua tahu. Jauh hari ni macam nak hujan. Jadi jauh. Hari tu mana jauh ni tak nampak matahari. Redup tak nampak matahari. Itu maksudnya bahawasanya dalam seminggu itu ada ghaim, ada ghaim, ghaim itu bahasa Arab, ghaimun, bahasa Arab, maknanya jauh atau redup. Redup itu banyak pada masa itu. Mana tak nampak matahari. Maka tidak dilihat akan matahari dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu tu tak nampak matahari. Melainkan kemudian daripada 7 hari. Selepas daripada 7 hari baru nampak. Jadi rasanya macam sehari je lah. Sebenarnya 7 hari dah. Naik matahari pagi itu redup, gelap, tak nampak matahari. Sampai hari yang ke-7 baru naik matahari. Baru nampak matahari. Sebelah barat, sebelah nak jatuh. Baru nampak matahari. Jadi maknanya 7 hari dalam gelap. Seminggu kan? Kita ada puasa baru sehari. Baru sehari sebab tadi kita nampak matahari naik, ni nampak matahari jatuh. Nah, berasa sehari ya, sebenarnya dah seminggu pun. Pasal matahari tak nampak. Ghaib, redup. Itu kata Syekh Mahyuddin. Bukan dia sehari sungguh. Sebenarnya 7 hari dah. Melainkan kemudian daripada 7 hari maka naik matahari ya, kita nampak matahari hari yang ke-7. Kita ada puasa baru sehari. Faham ni? Faham kan? Baik. Dan lenyap lenyap selepas daripada kita nampak tu lenyap pula. Baru sehari kita puasa, sebenarnya 7 hari. Dan tiada diketahuikan yang demikian melainkan yang mempunyai kasyaf. Mana wali-waliullah yang ada kasyaf. Dia nampaklah matahari itu walaupun terlindung. Rupanya 7 hari dah. Dia nampak kata 7 hari. Kita ada puasa sehari. Ahli kasyaf dia nampak. Orang ramai tak nampak. Matahari naik jatuh tak nampak. Nampak hari yang ke-7 dah pun nampak. Lepas pada hari yang ke-7. Jadi kita berasa baru sehari ya. Dan begitulah juga katanya pada sebulan. Begitulah juga sebulan. Maknanya matahari naik pagi kemudian tak nampak sebulan lama dia. Dia jauh redup selama sebulan tak nampak matahari. Sampai hari yang ke-31 baru nampak matahari. Jadi kita berasa baru sehari, panjangnya sehari. Sebenarnya dah sebulan pun kita tak nampak hari yang di antara tu kita tak nampak matahari gelap. Dan setahun pun macam tu juga. Matahari tenggelam lenyap tak nampak pada pandangan kita selama setahun 360 hari. Kita tak nampak matahari 360 hari. Setahun kan? 360 hari tak nampak matahari. Bukan matahari tak naik tak turun. Dia naik turun macam biasa. Tapi redup jauh. Kita tak nampak matahari, kita rasa macam sehari. Naik pagi, jatuh petang. Rupanya pagi itu pagi had bila hari. Petang tu petang yang ke-361 lah. Petang. Kita ada puasa sehari. Itu kata Syekh Mahyuddin mentafsirkan hadis Nabi. Hadis dalam kitab Sahih Muslim. Kita bukalah Sahih Muslim, dia sebut. Dajjal akan muncul selama 40 hari. Kemudian 40 hari itulah yang ditakwil oleh Imam Syekh Mahyuddin. Macam kita kata tadi sebut dia. Setahun tu sama dengan sehari itu sama dengan 360 hari. Hari yang kedua pula sama dengan 30 hari. Hari yang ketiga pula sama dengan 7 hari. Memang pun 7 hari sungguh. Hak tu memang pun setahun sungguh.
Matahari tu naik turun tapi kita tak nampak. Itu kata Syekh Mahyuddin. Pasal apa? Pasal sembahyang kita kena 5 waktu sehari juga. 12 jam, 24 jam tu kena 5 waktu juga. Walaupun setahun, walaupun kita nampak sehari, sebenarnya kita dah kena sembahyang banyak mana dah. Sebab bukan dia sehari, dah setahun. Sembahyang walaupun tak nampak matahari. Sembahyang kena takdir. Takdir. Subuh tadi pukul berapa? Jumlah jam nak sampai ke zuhur pukul berapa? Sampai pukul tu sembahyanglah. Walaupun tak nampak matahari. Daripada lepas tu sembahyang asar. Asar masuk pukul berapa? Sembahyang asar. Lepas tu dia kira ke matahari. Masuk maghrib pukul berapa? Daripada pagi tadi pukul yang ke berapa? Jam yang ke berapa? Kita jumlah oleh itu. Jadi nak sampai setahun tu tentulah banyak waktu dah kita sembahyang. Tapi kita ada puasa baru sehari. Sebab apa? Sebab sembahyang Nabi kata kita kena takdir. Kena kadarkan. Zuhur masuk berapa jam masuk zuhur, berapa jam pula masuk asar, berapa jam pula masuk maghrib. Kena kira gitu. Tahu dikira ke matahari lah. Matahari tak nampak. Nak nampak pula ni. Setahun, pada setahun nampak pula. Katanya bukanlah maksudnya ialah puasa sehari yang satu itu berpanjangan sekadar setahun. Bukanlah sehari itu panjang macam setahun. Sebenarnya setahun tu dah 360 hari. Tapi kita tak nampak matahari. Umpamanya begitu juga yang sebulan pun, begitu juga yang seminggu. Kita puasa baru sehari. Kalau kita jumlah 360 campur 30 390 campur 7 hari 397 baru 3 hari kita puasa. Kita berpuasa 3 hari. Dah pun 397 hari. Kerana bahawasanya jikalau berpanjangan ia tidaklah dilazimkan kita padanya melainkan 5 sembahyang. 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalaulah dalam panjang masa tu baru sehari. Yang 5 waktu habis. Boleh duduk saja lama. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur pula lama. Sampai setahun baru cukup 5 waktu. Ni kalaulah dikehendaki hari itu hari sehari yang sebenar. Sebenarnya tak dimaksud macam tu, kata Syekh Mahyuddin. Sebenarnya dah 360 hari yang kita kena sembahyang setiap hari 5 waktu. Setiap hari 5 waktu, setiap hari 5 waktu. Kadar, kita jumlah ikut jam. Dia kata kalau sehari itu setahun sehari sungguh berpanjangannya tidaklah dilazimkan kita padanya melainkan 5 sembahyang saja. Sehari 5 waktu je. Maka hanyalah artinya 5 waktu itu saja pada tiap-tiap hari. Yang setahun pun 5 hari, 5 waktu. Yang sebulan tu 5 waktu. Yang seminggu tu pun 5 waktu. Maka tatkala berturut-turut segala ghaib, mana berturut-turut berterusan, berterusan mendung tu, berterusan redup tu, dan berpanjangan pada lihatan mata, ada malam dan ada siang. Maka menyangkalah oleh manusia bahawa matahari itu tiada lenyap ia pada diri pekerjaan. Pada hakikatnya, pada pahaman manusia, pada pandangan manusia, pada fikiran manusia, matahari tak lenyap. Cuma kita tak nampak, lindung dengan awan. Sampai petang baru kita nampak. Sebab tu kita rasa baru sehari.
Menyangka oleh manusia bahawa matahari itu tiada lenyap, mana tak jatuh. Sebenarnya jatuh dah, maghrib dah. Kita rasa tak jatuh. Pada diri pekerjaan, pada sangkaan kita. Dan iaitu setengah daripada kemiskinan yang sangat, iaitu matahari naik turun kita tak nampak tu, tak hindung. Satu kemiskinan yang sangat terjadi pada akhir zaman. Itu tanda kiamat. Maka apabila mendindinglah oleh ghaim, oleh mendung, oleh redup gelap yang berhimpun di antara kita dan di antara langit, ghaim yang berhimpun, awan gelap yang berhimpun, yang bertimbun, yang tebal di antara kita dan langit, masih tidak nescaya nyata masih tetap segala harakat yang mengamalkan dia oleh ahli ilmu hai'ah itu kekal seperti biasa. Jadi bila matahari itu kita tak nampak naik jatuh, jadi mengikut ahli ilmu hai'ah, ahli falak, pergerakan falak macam biasa, tak berubah macam biasa, tapi kita tak nampak perubahan. Kekal seperti biasa, maknanya hari itu kekal seperti biasa, tak ada berubah. Macam lah ni lah juga. Tiada cedera, ia. Hari tak cedera, bukan jadi panjang sungguh dah. Bukan jadi setahun, seminggu, sebulan sungguh. Tak ada cedera apa. Macam biasa. Kerana itulah bersabda oleh Nabi SAW. Kerana itulah, kenapa? Kerana hari itu berjalan macam biasa, tak berubah pun saja kita rasa berubah. Kerana itulah sabda Nabi SAW, aqdiru laha, kadarlah kamu baginya, bagi waktu semayang. Baginya yani bagi waktu semayang 5 waktu. Kadarkan. Kamu kadarkan jumlah untuk saya semayang 5 waktu itu, berapa jam. Daripada waktu masuk subuh nak masuk waktu zuhur berapa jam. Kadar. Kata Nabi kata, aqdiru laha. Sebab sahabat tanya, kalau Allah macam tu kita nak semayang macam mana Rasulullah? Kalau hari panjang macam tu kita nak semayang macam biasa kan? Jadi setahun baru 5 waktu. Nabi kata tak, aqdiru laha, kadarlah kamu baginya. Kamu buat kadar. Kira jam lah mudah buat kadar. Untuk waktu semayang. Laha ailis salawatil khamsi. Tu dia tafsir. Buat kadarlah untuk semayang 5 waktu tu. Janganlah tunggu sampai gelincir matahari, lambat lagi lah. Setahun lebih kalau setahun. Artinya kadarkan olehmu baginya, artinya bagi segala sembahyang yang 5 waktu itu. Kalau kita ada lagi di zaman tu, jangan ada bertelingkah sama-sama kita. Sembahyang 5 waktu sudah lah. Setahun ni. Jangan bertelingkah. Siap Nabi kata dah, kamu kena kadar. Ada orang kata kita kena sembahyang ikut kadar ni. Ada pula dia kata, tak, kita mana baru sehari 5 waktu lah. Mungkin kita akan bertelingkah sama-sama kita kalau kita ada di zaman tu. Tapi Nabi dah bagi tahu, aqdirulah, buat kadarlah kamu baginya, bagi waktu sembahyang yang 5 itu. Walaupun kita nampak sehari, sebenarnya dah pun setahun ataupun sebulan ataupun seminggu. Maka tatkala mengaku oleh syarak akan beberapa waktu sembahyang dengan takdir itu, dengan kita buat kadar tadi, maka mengetahuilah kita akan bahawa harakatul aflak, mana pergerakan falak itu kekal atas jalan biasa, tak ada berubah pun.
saja kita nampak dan dah lama, dia kekal. Tiada cedera aturannya. Karena dia ada matahari duk naik turun macam itulah. Berkata ia, siapa ya ni? Syekh Mahyuddin. Berkata ia Syekh Mahyuddin, dan jikalau bahwasanya yang itu hari yang seperti setahun itu ialah hari yang satu, memang satu hari ya, andainya kalau satu hari sungguh yang berpanjangan, nasya wajib atas kita oleh bahwa tiada kita sembahyang zuhur melainkan gelincir matahari. Dan selama tiada gelincir matahari, tiada lah kita sembahyang zuhur. Kalau ikut macam tu sungguh. Kata setahun tu pun nampak sehari. Sehari setahun. Matahari nak gelincir bila? Lepas masa setahun baru dah gelincir. Barulah nak sembahyang zuhur. Jadi rehat pada sembahyang subuh cukup lama. Setahun lah. Sampai setahun. Kalaulah macam tu sungguh dalam hadisnya. Dan jikalau berhenti lebih banyak daripada setahun sekalipun, walaupun kita berhenti hanya berehat tak sembahyang, lebih daripada setahun pun tak apalah, sebab baru sehari. Matahari tak gelincir lagi. Setahun lebih baru nak sembahyang zuhur. Kalaulah dikendaki mana macam tu sungguh. Macam yang kita sangka. Maka terhasillah daripada ini oleh bahawa aqdiru la min yaumin wahidin masalan. Kadarlah baginya bagi 5 waktu itu daripada hari yang satu. Kadarlah olehmu baginya yang dibagi 5 waktu daripada hari yang satu umpamanya. Artinya pada lihatan mata hari yang satu, tiada pada diri pekerjaan, mana tidak pada hakikat yang sebenar. Pada kita bersasari. Jadi kena takdir. Bahwasanya pada diri pekerjaan, mana hakikat yang sebenarnya telah lepas pada hari itu. Mana hari itu telah lepas berhari-hari dah. Dan tiada dilihat dengan dia oleh seorang. Matahari itu tak nampak. Tak ada siapa nampak. Dan dia dah berlepas berapa hari. Main subuh tak lagi. Main subuh. Dan bahwasanya hari yang seperti setahun itu, naiklah padanya matahari dan lenyap 360 hari. Lenyap kita tak nampak, gelap 360 hari. Gelap bukan tak ada. Dia duk naik turun. Tapi kita tak nampak. Begitulah perkataan dalam sebulan. Sebulan pun macam itulah juga. Naik matahari, lepas tu kita tak nampak. Duk naik pula tu selama sebulan. Dan Jumaat, mana Jumaat ni seminggu. Yang seminggu pun macam itu. Dia naik sehari, kemudian 7 hari dia hilang, kita tak nampak. Sebenarnya dia duk naik turun. Berhenti matahari. Bukan mana berhenti matahari, kita tak nampak matahari. Padanya tiada dilihat sebulan. Berhenti matahari mana tak kelihatan matahari. Bukan berhenti matahari jalan biasa. Tak kelihatan matahari padanya sebulan atau 7 hari ataupun 360 hari. Intaha al-yawaqid wal jawahir li Sya'rani. Bagi Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Juzuk tsani, ya waktu al-jawahir juzuk yang kedua. Habis itu mentafsirkan hadis Nabi dalam Syekh Sahih Muslim.
Yang kata 40 hari Dajjal menjelajah dunia. 40 hari itu maksudnya. Bukan 40 hari sungguh. Maknanya ada setahun lebih. Kata mu'alif, maka keluar Dajjal ini. Dia kata pengarang kitab ni, Tuan Guru. Maka keluar Dajjal ini setengah daripada tanda kiamat. Tanda kiamat yang 10. Tanda kiamat yang besar ada 10 tanda yang besar. Jadi keluar Dajjal ni salah satu daripada tanda kiamat yang besar. Maka keluar Dajjal ini setengah daripada tanda kiamat. Ini tanda kiamat alamatul kubra. Alamat yang besar. Mana dekat sangat dah nak kiamat. Dekat sangat dah bumi nak runtuh, nak hancur. Dekat sangat dah. Dekat dah malaikat Israfil nak tiup sangkakala. Dan bahawa adalah bagi syurga. Cerita tentang Dajjal. Dan ada bahawa adalah bagi syurga di sebelah kirinya dan neraka di sebelah kanannya Dajjal. Dan dituliskan antara dua matanya kafir. Kafir bukan kaf alif fa ya ra begitu. Hanya kaf satu, fa satu, ra satu, tak bersambung. Di mananya kafir lah. Dengan Allah, mana kafir dengan Allah, Dajjal kafir dengan Allah. Seperti yang tersebut dulu dia sebut dah. Dan bahwasanya mendahaga ia akan manusia. Manusia pada hari itu cukup dahaga. Dan laparlah sekalian mereka itu. Pada ketika Dajjal terbit itu, manusia lapar dan dahaga. Kita lah kalau kita ada masa tu. Kita rasa lapar, cukup lapar. Dan rengkung kita cukup dahaga. Ini kalau kita tak minum air sekerat hari pun teruk lah. Hari itu macam mana? Sehingga tiada mendapatlah mereka itu akan makanan dan tiada minuman. Mereka itu manusia di masa itu tak dapat makanan, tak dapat minuman. Hidup dengan kuasa Allah. Tak makan, tak minum, hidup dengan kuasa Allah. Kerana belum sampai ajal. Boleh makan ikut dan. Kalau ada makan apa pun. Melainkan di sisi Dajjal yang mal'un itu. Di makanan dan minuman tu yang ada pada Dajjal. Dia lain tak ada. Ada dalam kawalan Dajjal. Dalam milik Dajjal. Dajjal yang mal'un, Dajjal yang dilaknat Allah. Dan bahwasanya yang beriman dengan dia, maka bahwasanya memberi minumlah ia akan dia daripada airnya, dan memberi makanlah ia akan dia daripada makanannya. Siapa yang beriman dengan dia, saya kata dialah Tuhan, maka dia bagilah makanan dan bagilah minuman. Kita jangan pilih. Kita jangan pilih makanan dan minuman yang ada pada Dajjal. Pilih itu bermakna kita jadi ahli neraka, na'udzubillah. Dan sesiapa yang makan ia daripada demikian itu atau minum daripadanya, dia tidak dapat kemenangan selama-lamanya. Dia tak akan mendapat kebahagiaan langsung. Sebab dah kufur. Dah mengaku dia Tuhan. Kufur. Tapi tidak ada kesenangan, kebahagiaan selama-lamanya. Dan bahwasanya memasuk ia akan mereka yang beriman dengan dia, itu akan syurga. Dan siapa yang masuk ia akan syurganya, nasya menukar oleh Allah ke atasnya neraka.
Siapa yang masuk surga dia, surga Dajjal tu, Allah Ta'ala tukarkan surga dia, surga tu jadi neraka. Jadi tersiksa. Tersiksa, dia azab. Rupanya yang dia nampak surga tu neraka. Jadi dia azab, disiksa. Siapa yang masuk surga dia? Kerana neraka. Allah Ta'ala tukar jadi neraka. Dan bahwasanya memasuk ia akan mereka yang tidak beriman ya, dengan dia akan nerakanya. Masuk neraka dia kalau tak beriman dengan dia. Dan siapa yang masuk ia akan nerakanya, nasihat menukar akan dia oleh Allah Ta'ala ke atasnya surganya. Jadi siapa yang masuk neraka Dajjal, sebenarnya dia mendapat nikmat. Kerana hakikatnya surga. Tak tahu. Siapa dia? Orang yang beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah tu yang kena masuk neraka dia. Dia orang yang beriman dengan Allah boleh masuk syurga. Sebelum daripada syurga yang sebenar, duduk dalam neraka Dajjal tu dah rasa syurga. Begitu ke orang yang beriman dengan Dajjal. Dia rasa dia masuk syurga, sebenarnya neraka. Allah Ta'ala ada azab dia di dalam syurga Dajjal. Menukarkan dia Allah Ta'ala ke atasnya akan surganya. Dan setengah daripada manusia itu, mereka yang makan ia akan isi rumput. Masa tu tak ada apa, tak ada makanan. Setengah daripada manusia itu, mereka yang makan ia akan isi rumput. Sehingga menghilang Allah daripadanya akan ini kemudaratan Dajjal yang mal'un. Dan bahwasanya Dajjal yang malun itu sentiasa ia meratai jajahan pada bumi ini. Macam cerita dulu dia meratai bumi. Setiap negeri, setiap kampung dia masuk. Melainkan Mekah dan Madinah tak boleh masuk. Mekah dan Madinah. Maka bahwasanya tiada boleh masuk ia akan Mekah dan Madinah. Pasal apa? Pasal di sempadan Mekah, di sempadan antara Mekah dengan negeri-negeri lain tu, dia ada kawalan, dikawal oleh malaikat, dikawal oleh malaikat dengan pedang masing-masing. Dajjal nampak tu, Dajjal nampak pedang malaikat, sebab tu dia tak boleh masuk. Dia akan lari jauh daripada sempadan tu, Mekah Madinah. Maka bahasanya tiada boleh masuk ia akan Mekah dan Madinah. Dan bawa menuju ia kepada Baitul Maqdis. Iblis dan Dajjal ni. Bila tak boleh masuk Mekah Madinah, dia menuju kepada Baitul Maqdis. Dia dah masuk dah Baitul Maqdis? Tak ada masuk sebab dibunuh oleh Nabi Isa. Dia dibunuh oleh Nabi Isa sebelum masuk Baitul Maqdis. Maka bila sampai ia pada tempat yang bernama Ramallah, satu karya, satu kampung yang hampir ia daripada Baitul Maqdis. Di antara keduanya, di antara Ramallah dengan Baitul Maqdis, perjalanan sehari semalam. Jauh dah, dekat dah. Maka menurunlah oleh Allah akan Isa alaihissalam di atas manarah. Allah turunkan Nabi Isa di atas menara di sana. Di sana di mana? Di Damsyik, di Syria, Damsyik. Allah turun Nabi Isa di Damsyik di atas sayap malaikat. Nabi Isa turun, dia duduk di atas, berdiri di atas sayap malaikat. Turun di menara di Damsyik. Menara tu ada rahlah ni pun sebab kita di sana di Syria, Damsyik. Dan pada tangan Nabi Isa tombak, ada tombak. Dan apabila melihat akan dia oleh Dajjal,
yang mal'un itu hancur ia. Hancur Dajjal itu. Bila dia lihat, bila nampak Nabi Isa, Dajjal tadi hancur. Seperti hancur garam di dalam air. Mana hancur sungguh lah. Garam kita bola air hancur kan. Begitulah maknanya Dajjal ni hancur sungguh. Hancur jadi air. Maka memukul ia siapa ni? Nabi Isa akan dia dengan tombak itu. Mana dia pun tikamlah dengan tombak itu. Maka membunuh ia akan dia akan Dajjal. Itu ringkas cerita. Ringkas ceritanya macam tu. Kalau kita panjang lagi, Nabi Isa turun di atas menara tu. Kemudian bila masuk waktu asar, dia sembahyang asar di dalam masjid Damsyik. Sembahyang asar di situ bersama dengan orang-orang mukmin. Masa dia turun itu, semua orang berhimpun dengan nak berjumpa dengan dia, nak mengaku bahawa dia bertuhan, Tuhan dia yang sebenar. Kristian, dia nak bagi Nabi Isa mengaku bahawa dia di atas agama yang sebenar. Yahudi, dia berhimpun dia itu nak bagi Nabi Isa mengaku bahawa di atas di agama yang sebenar. Begitu juga orang mukmin berhimpun dia itu juga. Kemudian berhimpunlah orang-orang yang tukang bila masuk waktu tukang azan. Kalau kita berhimpunlah Bilal kita pergi azan. Orang-orang dia alamat masuk waktu dia macam Yahudi, dia tiup trompet alamat masuk waktu. Pengkristian dia ketuk, pakai ketuk alamat masuk waktu. Waktu asar. Kita mukmin azan. Kemudian Nabi Isa panggil orang mukmin azan. Lalu yang mana kafir pada Kristian, Yahudi semua berpecah. Jadi mana dia tak diakui bahawa agama dia agama yang sebenar. Lalu berpecah, lari ikut Dajjal. Sampai kepada itulah Ramallah, dia dekat dengan Baitul Maqdis, lari sampai ke sana. Selepas Nabi Isa selesai sembahyang asar bersama dengan orang mukmin, semua pakat berjalan mencari Dajjal. Berjumpa di tempat tadi, dibunuh oleh Nabi Isa. Itu cerita dia. Panjang lagi cerita kan, itu secara ringkasnya macam tu. Intaha al-insanul kamil, surat 510, juzuk yang kedua. Ini sampai ke sini dalam kitab ni, kitab Insanul Kamil. Habis waktu dah masuk dah. Kita berhenti di situ dulu. Dan sabit pada hadis. Wallahu a'lam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Allahumma aftah 'alaina futuhana arifin kama fatahta 'ala bika wa walika as-salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.